Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membuka tirai perbincangan pada pagi ini dengan sama-sama kita ucapkan selamat menyambut tahun baru untuk 2022 dan pada hari tanggal 2 Januari 2022 pada hari Ahad kita bersiaran untuk istimewa Tahun Baharu dan topik perbincangan pada hari ini memang sudah pun diberitahu kepada penonton-penonton di ruangan Facebook kita di Tanyalah Ustaz TV3 seperti mana yang kita sebut berkenaan dengan hidup bukan sandiwara. Wow, hidup bukan sandiwara. Sebenarnya memang ramai di antara kita yang selalu menyebut perkataan sandiwara, tapi pada pagi ini kita akan telusuri, dalami dan kita fahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sandiwara itu. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita memperkenalkan panel bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Saya nak maklumkan, jika ada persoalan yang ingin ditanyakan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 03 7726 1603 dan tunggu sehingga talian dibuka untuk membuat panggilan, dan seterusnya boleh pergi ke Facebook kita, tulis soalan di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga kita ada buat siaran secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah. Boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, keluarga besar Tanyalah Ustaz. Hari ini kita bersama dengan bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Selamat datang ke studio Ustaz. Ya, terima kasih. Selamat tahun baru. Sama-sama. Dan Ustaz, sebelum kita sebut ya berkenaan dengan topik perbincangan hidup bukan sandiwara. Macam Ustaz pun dah biasa buat program motivasi ataupun berkenaan dengan potensi diri, dan juga Ustaz juga terlibat di dalam NLP kan, ya apa nama neuron programming tu kan. Jadi bila mana Ustaz dah berkecimpung lama di dalam bidang motivasi ni, mesti banyak terlibat dalam program memperbaiki ataupun nak bagi teguran untuk kehidupan orang lain. Jadi mungkin ada sedikit perkongsian tentang bagaimana manusia yang dah pun silap langkah dalam hidup sedikit kepada penonton-penonton. Silakan. Terima kasih Danya Azrin. Mohon izin untuk saya mula berinteraksi dengan para penonton yang kita hormati dan sayangi, kasihi. Saya mulakan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya Allah, lindungilah setiap tutur bicara ini dan hati ini daripada tergelincir ke arah tipuan syaitan. Maka saya ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, kami mengharapkan agar turun sebanyak mungkin keberkatan kepada kita dan Azrin ya, dan semua para penonton walau di mana. Maka kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang lebih positif saat hati kita mula melontarkan rasa syukur kepada Allah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon izin juga untuk memulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agar sempurna seluruh muqaddimah, maka kita mulakan juga dengan Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Da'i Azrin dan penonton ya, kita nak cerita hari ini tentang hidup bukan sandiwara. Mungkin perjalanan kita ni agak panjang ya. Betul. Kalau naik kereta pun sampai ke Ipoh kot ya. Kan? Kalau kita pergi 2 jam ni kan. 2 jam. So dalam 2 jam ni ya Allah, bantulah kami ya Allah. Apatah lagi ya Allah, bernafas kita pada 2 hari bulan Januari 2020. Dan kita tahu bahawa kita sedang mengecap, memeluk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur kepada kita. Sebab umur kita adalah aset kita ya. Dan dalam kepantasan masa yang berlalu itu, kita meletakkan amal kita di dalamnya. Bahawa Nabi pun pernah menyebutkan tentang manusia yang paling berbahagia dan beruntung. Ialah orang yang tala umuruhu wa hasuna amaluhu.
orang yang Allah panjangkan umur dan kemudian baikkan amal. Dan orang yang buruk ialah man qala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umur dan kemudian pendek pula. Jadi panjang, pendek ini di sanalah mungkin manusia bersendiwara. Jadi itu tajuk kita kan, insya-Allah. Jadi sandiwara ini kita tahu dalam bahasa ucapan harian kita adalah lakonan. Kita nak sedarkan, saya nak sedarkan diri saya dan Azrin sebenarnya bahawa Zul dan semua para penonton, hidup ini real. Dia bukan sebuah lakonan. Sebab seorang pelakon mungkin menjadi seorang raja di atas pentas lakonan, tetapi mungkin dia hanya seorang kerani biasa mungkin, ya. Itulah dia beza di antara real dan lakonan. Dan kita nak sedarkan dalam tahun baru ini, di atas kerusi saya ini dan kita semua, bahawa hidup ini adalah sesuatu yang real. Dan kita nak berbincang tentang sejauh mana kita realkan kehidupan kita dan kita buang seluruh lakonan dan sandiwara yang akan menggelapkan cara tindak dalam hidup kita, insya-Allah. Itu saya kira mungkin Datuk Azrin sedikit mungkin untuk orang kata cetusan cuitan untuk kita mulakan bicara kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Bila kita cerita ya Ustaz tentang hidup bukan sandiwara, tentang kehidupan tersebut, ramai orang di antara pada hari ini dia macam sedar-sedar terus dalam keadaan hidup, tetapi dia tidak pernah memikirkan daripada mana hidup ini, apa tujuannya, dan selepas daripada kehidupan di dunia ini nak ke mana sebenarnya dia. Jadi 3 benda ini yang patut kita perhatikan pada hari ini, sambil kita nak ambil soalan-soalan dari penonton-penonton di Facebook dan juga di talian untuk pemanggil. Baik. Dan kalau kita dapat buka tirai untuk soalan kita pada hari ini di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Melur Ismail. Katanya, Assalamualaikum, hidup bukan sandiwara. Apakah kita sebagai manusia hidup di dunia ini sebagai pelakon, penggerak, pengarah, sama ada baik ataupun buruknya perkara yang kita lakukan diarah oleh Allah yang Maha Berkuasa? Mohon pencerahan. Terima kasih sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Allahu Rabbi, ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Melo Ismail yang bertanya, dan saya kira kategori soalan itu sangat sesuai kerana dia adalah soal akidah seorang manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa kita dan seluruh ciptaannya adalah makhluk. Ya, Allah menyebutkan tentang khalaqakum. Dan kemudian setelah Allah bagi tahu bahawa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tambah lagi bahawa wa ma ta'malun. Apa saja yang kamu kerjakan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira Melur, ya. Kerana itu dalam akidah kita percaya bahawa apapun yang berlaku adalah dalam ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istimewanya manusia, ini yang kita harap, saya doa sangat, ya Allah, Allah beri rasa ini dalam hati. Istimewanya manusia adalah manusia, dia kena sedar, saya kena sedar, kita kena sedar bahawa Allah muliakan kita untuk kita ada satu kuasa di tangan kita. Dan nama kuasa itu adalah kuasa memilih. Kita boleh pilih untuk dengar ilmu sekarang, kita boleh pilih untuk lihat maksiat sekarang. Manusia ada kuasa memilih. Maka kerana itu apabila Melo katakan tadi bahawa Allah adalah pengarah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang mencipta dan apa yang kamu lakukan pada saat seorang itu dia taat kepada Allah. Sebab tu Datuk Azrin kan, kalau kita tengok di antara kalam dalam Al-Quran, ada masa kita jumpa kalimah abid, ada masa kita jumpa kalimah ibad. Kedua-duanya adalah plural daripada abdun, seorang hamba Allah. Baik, abid, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita bahawa abid adalah hamba Allah, sama ada dia mukmin atau kafir, orang taat ataupun asi. Itu disebut sebagai abid. Adapun hamba yang taat pada Allah, tunduk pada Allah, maka Allah kategorikan dia sebagai ibad. Jadi Melur punya soalan tadi, maknanya apabila kita menggunakan kuasa memilih untuk melakukan kebaikan, kita terkategori sebagai ibad. Tetapi kita tetap menjadi hamba walaupun kita derhaka pada Allah, maka jadilah seorang itu pelakon
yang memegang watak hanya sebagai abid, dan kita nak hari ini kita nak sebagai ibad. Sebab dalam lakonan sebenar pun Da'i Azrin, dia ada dua watak yang paling menonjol kan. Satu watak hero ya, macam tengok Spiderman ya, watak hero, dan satu watak lagi watak antagonis ya. Betul. So sama ada kita jadi ibad ataupun hanya sekadar abid. Namun ketahuilah bahawa kita tetap akan pulang pada Allah untuk kita report apa saja yang kita buat. Dan betul kata Ustaz sebentar tadi, yang mana manusia ini memang dia satu makhluk, yakni hamba Allah yang dimasyhurkan sehingga diangkat menjadi khalifah Allah. Tetapi dia sendiri yang memilih ataupun menggunakan kuasa itu untuk memilih menjadi yang terhina. Itu yang satu benda yang patut kita bincangkan pada hari ini dalam tajuk Hidup Bukan Sandiwara, memilih untuk menjadi terhina. Baik, dan seterusnya soalan di Facebook dari sahabat kita Rosdin Samah ya. Assalamualaikum, katanya ada dua soalan. Yang pertama, bagaimanakah yang dikatakan adanya manusia yang pandai bersandiwara sesama manusia, malah ke tahap sanggup bersandiwara dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan soalan yang kedua, adakah manusia yang lupakan hari kematian dan hari pembalasan merupakan golongan yang suka bersandiwara? Terima kasih sahabat kita Rosdin Samah atas soalan yang ditanyakan. Bagaimana Ustaz? Dua soalan. Silakan. Baik, terima kasih kepada akhuna Rosdin Samah di atas soalan yang sangat baik saya kira ya. Sebab kita nak klasifikasikan ni, sebab betul dalam bila kita masuk pada tahun baru, antara perkara yang kita kena apply adalah konsep muhasabah diri. Dan soalan ini sangat bagus untuk kita melakukan muhasabah diri. Dia seolah menjadi satu tool untuk kita muhasabah. Dan orang yang muhasabah saat ini, penonton yang saya kasih sekalian, digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Shaddad ibn Aus. Kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Hadis rawahu Ahmad dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Kita daripada pesanan Nabi SAW, Nabi sebut orang yang bijaksana. Sebab orang bijaksana adalah orang yang menghitung dirinya sendiri. Sebab tadi Da'i Azrin sebutkan bahawa ada 3 soalan yang basic Allah letak dalam pemikiran manusia sebenarnya. Dah dipasang soalan itu. Dari mana kita? Min aina wa ila aina. Kita ni ke mana sebenarnya? Wa kaifa, dan bagaimana, dan kenapa kita ni diadakan ya. Jadi bila kita tengok soalan yang sebentar tadi, manusia yang kenapa manusia menjadi seorang pelakon yang tidak fokus, saya kira dia adalah kerana kita tidak mampu menjawab soalan pertama daripada naluri akal kita. Ya, apa dia? Apa tujuan kita hidup? Apa purpose kita hidup? Adakah hidup hanya seperti untuk hidup yang sama dengan hidupan? Adakah kita sama dengan rumputan? Adakah kita sama dengan hayawan? Ataupun kita adalah sesuatu misi yang kita bawa? Saya kira Akhuna Rusdin, saya kira kita menjadi seorang yang salah dalam lakonan kehidupan ini. Kenapa? Sebab kita hilang fokus kehidupan kita. Ya, sebab nak hilang fokus tu senang sahaja. Sebab banyak elemen-elemen yang menjadikan kita tu tersalah membaca skrip, dalam akhirnya kita tak menjadi ibadur rahman tetapi menjadi abid semata-mata yang derhaka. Baik, jadi sebab tu mungkin nanti akan ada soalan untuk memperincikan kenapa jadi hilang fokus, kenapa tujuan, kenapa aku hidup. Dan yang kedua, saya kira sebelum kita mungkin berhenti rehat, mungkin dari Azrin ya, saya kira di sana ada pesan Imam Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang mungkin kita sebut lepas inilah sesuai. Baik. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan untuk soalan perbincangan kita pada hari ini. Dan sidang penonton keluarga besar, jom sama-sama kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
menciptakan manusia dan jin itu sebaliknya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu jawapan yang ringkas dan mudah difahami tentang makna dan tujuan sebenar kehidupan satu manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tapi pada hari ini masih lagi ada yang belum jelas dan masih lagi kekaburan tentang mencari makna dan nilai sebenar kehidupan, akhirnya menjadi insan yang bersandiwara. Baik. Dan saya nak maklumkan kepada penonton-penonton, talian kita sudah pun dibuka. Jadi bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan melalui talian panggilan, boleh terus hubungi kita di talian 0377261603 untuk bertanyakan soalan. Baik. Jom kita teruskan perbincangan. Kalau tadi Ustaz ada tinggalkan pada kita dengan satu, katanya ada ayat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Silakan. Baik, Daik Azrin, dan saya masih nak menyebut daripada Akhuna Rusdin Samah ya. Oh ya, silakan. Sebenarnya dia juga menjawab berdasarkan kepada hadis tadi. Yang pertama, Nabi menyebut tentang orang yang bijaksana itu ialah orang yang suka menghitung dirinya sendiri. Itu yang Daik Azrin dah sebut 3 kali sebenarnya dalam catatan saya. Maknanya hilangnya fokus tujuan dan matlamat hidup, ya. Kita hilang makna dan nilai. Dan yang kedua mungkin apa yang sesuai dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib wa karramallahu wajhahu. Kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib, "An-nasu niyamun idza matu fantabahu." Manusia itu hakikatnya adalah tidur. Dan saat datang baginya kematian, barulah dia tersentak dan terjaga. Seolah-olah dalam kehidupan hari ini kita tengok orang yang tidur yang berjalan, orang yang tidur yang bekerja, orang tidur yang melaksanakan urusan. Mereka menjadi orang yang lalai, dan saat datangnya kematian barulah mereka tersentak, kerana yang melalaikan kita adalah kita rasa bahawa dunia inilah segala-galanya. Sakit di dunia inilah sakit segala-galanya. Seronok dan senang di dunia inilah segala-galanya. Tetapi tidak bagi orang mati. Ketika Allah kasyafna anka ghita'ak, ketika Allah bukakan pada mereka, maka pada saat itu barulah mereka sedar bahawa dunia ini bukan hanya sebatas tempurung dunia ini saja. Dibuka tempurung tersebut dan katak itu terbeliak, mendapati bahawa rupanya alam ini lebih luas. Jadi kerana itu benar tadi sebab disebutkan tadi adalah soal kematian, kerana kematian itu adalah pengajar yang terbaik kepada kita. Man arada mu'anisan fallahu yakfi, wa man arada hujjatan fal Qur'anu yakfi, wa man arada wa'idhan fal mautu yakfi. Barang siapa nak sesuatu yang ada sentiasa wa'iz, memberikan nasihat kepada dia, maka tidak ada yang lebih baik pemberi nasihat melainkan kematian itu sendiri. Baik. Dan Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daik Azrin dan juga Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan. Selamat menyambut tahun baru kepada Ustaz dan Da'i 2022. Bertambah lagi umur kita Ustaz dan Da'i, ya. Ya tuan, selamat tahun baru juga. Silakan soalan tuan. Wagas lah. Wagas. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni lah manusia ni biasalah Tuan Haji. Dia ni Ustaz, kadang-kadang dia pandai. Dia ni bersandiwara ni nombor 1 lah Ustaz. Ustaz. Kadang-kadang dia kata kita ni hidup muda ni, hidup sekali je. Kita di sini kena bijak di sini, sudah di sana tu kemudian. Nanti kita akan cuba dia kata kita bertaubat dah, dan di sini ni dulu kita perlu bijak, kita perlu mengaut segala-galanya di sini, bijak di sini, bukan di sana tu kemudian nombor 2. Jadi soalan saya Ustaz, apakah orang yang berfikiran begini dikirakan sebagai bijak ke ataupun bijak ataupun bijak sini ni bijaksana tu di soal kedua, apakah dia ni tergolong dalam manusia yang dikatakan menanggung kerugian, ataupun bagaimana ke Ustaz status orang yang berperangai begini, bijak sini, tak perlu sangatlah bijaksana tu nombor 2. Jadi kita perlu bijak sini dan bijak di sana sebagai bekalan di sini bawa ke sana. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar, ya. Kalau saya dapat ambil apa yang Tuan Omar sebutkan sebentar tadi tentang dia hanya memikirkan tentang dunia, akhirat
dia letakkan nombor 2 dan diabaikan. Bagaimana Ustaz? Okey. Baik, terima kasih. Masya Allah. Tuan Haji Omar daripada Chini, saya doakan semua rakan-rakan kita di Pahang, di Pantai Timur ya, agar ya Allah, apa kira wahai Tuhan, doa seluruh rakyat Malaysia ini agar Allah Subhanahu Wa Taala lindung dan jaga semua saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Dan Amin, mungkin Tuan Haji Omar pun di area Pantai Timur di sana turut sama mendoakan ya. Baik, dalam konteks soalan tadi, apa yang saya dapat faham ya. Pertama sekali tentang bagaimana mungkin kelupaan, kelalaian itu apabila manusia gagal mungkin memahami bijak sana bijak sini tu kita kata kan. Ya. Ada sahabat saya daripada Johor lagilah, dia kata, maaf saya tak tahu betul ke bahasa bingai sana bingai sini. Allahu Akbar. Jadi nak ceritanya ya, bijak, sebab tu orang kita tak pernah kata bijak sini. Itu bukan kebijaksanaan orang kita ya. Sebab kalau bijak sini tu ulat bulu panjat durian, sedap dulu sakit kemudian. Jadi sebab tu yang ada dalam bahasa kita adalah bijaksana. Maknanya setiap perlakuan kita memberi untung jangka panjang dan tidak ada yang lebih panjang daripada akhirat. Sebab dunia ini hadnya sangat sebentar. Semalam seorang rakan saya bangun tidur dan dia telah pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak ceritanya bahawa dunia yang kita rasa panjang dan jenuh kita lalui ini sebenarnya sangat pendek hakikatnya. Baik, kerana di sana ya, sebab saya suka mungkin nak mengembangkan tentang hakikat diri manusia. Tapi mungkin nanti kalau ada soalan lain ya. Kerana manusia ini terbina namanya di atas An-Nas. Ya, dan Azrin ingatkan saya kalau nanti mungkin sebab saya nak jawab dulu Tuan Haji Omar, takut Tuan Haji Omar nanti dia marah saya. Saya balik lalu kat China nanti dia tahan, dia tahan jalan. Baik. Soalan tak jawab. Soalan dijawab dia kata. Dia ingat ni tahun baru pula tu kan. Jadi kita cuba, sebab saya kira tidak fahamnya kita tentang diri kita sendiri menyebabkan akhirnya mungkin kita menjadi seorang yang pelakon di atas muka bumi ini. Hanya sendiwara akhirnya ya. Namun apa yang kita mungkin respon daripada soalan Tuan Haji tadi, apabila kita mula membuat keputusan untuk menjadi seorang yang bijaksana, artinya setiap daripada pilihan keputusan kita itu, kita tahu bahawa akan ada dia punya timbal balas dia. Sebab di antara hukum Allah lakukan kepada manusia adalah hukum sebab dan akibat. Manusia boleh mengurus sebab, tetapi manusia tak boleh mengurus akibat. Contoh Dayang Azrin ya, kalau kita berada di bangunan terpentas di atas atap sana, kita boleh buat keputusan untuk memilih sebab. Kita berada di atas bumbung, nak lompat ataupun nak tak lompat. Contoh. Betul. Baik, kalaulah kita memilih sebab untuk tetap tidak melompat, maka kita akan ada di sana. Tetapi pada saat kita langkah ke bawah, pada saat tersebut kita tak boleh lagi mengawal diri kita sebab akibat tak boleh dikawal. Sebab ke mana bila kita lompat, dia tak akan jadi terapung dan kemudian kita jalan tak. Dia mesti jatuh ke bawah. Dan inilah dia bijaksana. Bijaksana adalah manusia yang memikir bukan hasil sekarang, tetapi hasil jangka panjang. Dan sebenarnya bolehlah saya konklusikan bahawa kalau kita mampu menjadi manusia yang al-kayyis, orang yang bijaksana itu, maka inilah orang yang sebenarnya conclusion tadi, soalan tadi, inilah manusia yang tergolong dalam golongan manusia yang beruntung, manusia yang berjaya dan akan menjauhkan daripada manusia yang rugi. Sebab itulah ada tulisan orang cerdik pandai, kalau kita nak mula bergerak, begin with the end in mind. Maka mulakanlah dengan pengakhiran tetapi di dalam minda. Kaki mula nak melangkah tetapi dalam minda telah nampak pengakhiran, dan tidak ada pengakhiran melainkan akhirat adalah pengakhiran terbaik untuk membina kebijaksanaan. Benar, itulah namanya matlamat yang sudah jelas nampak apa tujuan hidup sebenarnya. Baik, sidang penonton dan Ustaz, ayuh sama-sama kita beruang untuk menarik nafas lega seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, berehat seketika.
setiap hari membuka mata, bangun dari tidur dan terus melakukan apa tugasan kita seharian dan kembali malamnya ke rumah dan terus menutup kembali mata, melenyapkan segala pandangan untuk tidur dan esoknya masih sama bangun, lakukan tugasan, malam pulang ke rumah, kembali tidur. Adakah itu sahaja kehidupan kita setiap hari ataupun sebenarnya ada perkara yang kita tertinggal, iaitu mengenal sebenarnya bagaimana hidup di atas muka bumi yang benar-benar bercirikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar bersandiwara, bukan sekadar lakonan semata-mata, tetapi hidup ada matlamat dan tujuan yang jelas. Tambahan pula dah masuk tahun 2022 ya, sudah tahun baru, pastinya ada azam yang baru perlu dilaksanakan. Baik. Dan kalau kita lihat persoalan-persoalan yang telah dijawab sebentar tadi, sangat memberikan impak kepada penonton-penonton dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya puan, siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Ipoh, Perak. Baru Ustaz sebut Ipoh dia 2 jam kata tadi. Silakan soalan puan. Okay. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang hidup bukan sandiwara atau lakonan ini? Saya masih tak berapa faham dan saya nak akhiri dengan satu pantun 2 kerat lah. Silakan buat. Hujan janganlah cemas. Kalau keluar jangan lupa pakai mask. Oh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pantun yang menghiburkan, tetapi sangat-sangat ada dia punya infonya tu ya. Jangan lupa pakai mask katanya. Baik. Ustaz, bagaimana sedikit tambah lagi berkenaan dengan sandiwara, hidup bersandiwara. Silakan. Baik, terima kasih Puan Norini daripada Ipoh, siap pantun lagi kan. Siap pantun. Pembayang ni pun dah ada mesej dah ya. Sebab sekarang hujan memang cemas. Betul. Jadi insya-Allah rakan-rakan tolonglah pakai mask. Jadi itu nasihat daripada orang Ipoh, Puan Norini, insya-Allah ya. Baik, Puan Norini nak puaskan lagi orang kata curiosity, ingin tahunya tentang makna tajuk ini ya. Okey, hidup adalah kesempatan bernyawa daripada lahir sampailah nyawa kita dihabiskan. Itu makna hidup. Ya, makna hidup adalah daripada kita lahir sampai habis kesempatan bernyawa. Selepas daripada itu, kita tidak dinamakan hidup. Dan bila kita katakan lakonan, ialah sesuatu benda yang kita buat bukan dengan tujuan sebenar kehidupan kita itu. Maknanya, apabila kita itu melalui kehidupan tidak mengikut skrip yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang manusia yang sekiranya dia tidak mengikut skrip yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah telah berikan kepadanya kuasa untuk memilih nak buat taat ataupun nak buat baik, nak buat mukmin ataupun nak menjadi kafir, ya. Orang yang tidak mampu mengikut skrip yang datangnya daripada pencipta, itulah yang kita maksudkan bahawa kita melalui hidup ini dalam keadaan sandiwara. Kerana semua yang kita lakukan tanpa matlamat, semua yang kita lakukan tanpa tahu asal usul, tanpa kebijaksanaan yang kita bincangkan sebentar tadi, itulah Puan Norini, dianggap kita semua dianggap sebagai seorang pelakon di atas pentas dunia ini. Jadi kita nak sedarkan diri kita di tahun yang baru ini bahawa kita kena lihat balik skrip kehidupan kita dan hanya orang yang bermohon kepada Allah. Saya sangat suka dengan rancangan Tanyalah Ustaz ni dari Azrin ya. Duduk saja sambil-sambil mungkin setengah kita minum kopi hari Ahad penuh berkat ni insya-Allah. Ya, kita dapat 2 doa tadi. Doa Nabi Allah Adam alaihi salam tentang taubat, doa Nabi Allah Daud alaihi salam tentang cinta kasih sayang, dan ini insya-Allah Puan Norini, orang yang memahami cukup dengan 2 doa tadi pun saya yakin dia akan mengisi hidupnya untuk mengikut skrip yang sebenar yang sepatutnya insya-Allah. Landasan sebenar dan betul bila di mana disebutkan sebentar tadi, bila anda nak dengar lagi tentang hidup bersandiwara ini, memang Ustaz, satu benda yang kadang-kadang kita dengar itu kita nampak pada orang lain, tetapi sebenarnya teguran itu adalah pada diri kita. Baik, kita lagi ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursid dari Banting. Oh, Puan Siti Rohani. Ya. Silakan soalan Puan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya dengan tajuk apa ni, hidup bukan sandiwara. Saya ingin bertanya, satu contohnya lah pelakon tu suami isteri. Dia mengatakan dalam lakonan tu dia berlakon sajalah, aku ceraikan kau talak 3. Padahal itu suami itu berlakon saja. Adakah macam itu pun tak boleh ya Ustaz? Sebab katanya cerai talak tu tak boleh dipermain-mainkan. Jadi itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Siti Rohani dari Banting tadi ya. Oh, itu satu soalannya. Silakan. Mungkin Puan Puan Siti Rohani ni mungkin nak buat drama agaknya cara-caranya. Mungkin sedang meneliti balik skrip. Mungkin dari Azrin pelakon nanti tu gaya-gayanya. Baik, terima kasih. Ustaz, ayah kepada saya nanti. Boleh, insya-Allah. Okey. Ya, satu soalan yang saya kira walaupun orang kata bukan ini yang kita nak bincangkan dalam soal sandiwara, tapi ada penting juga soalan daripada Puan Siti Rohani tentang lakonan tetapi bila dianya syariat dia tak jadi lakonan. Ya. Faham. Walaupun lakonan tetapi bila ada suluhan syariat maka dia tidak jadi lakonan. Jadi dia juga kena dengan tajuk kita ni. Maknanya hidup bukan sandiwara. Maknanya walaupun you sedang berlakon tetapi ada hukum yang menjaga. Yang sekiranya berlakon itu suami dan isteri dan dalam skrip drama itu si suami namanya bukan Mr. Azrin. Azron. Ya. Dalam lakonan. Okay. Tetapi isterinya ya sebenar. Nama betul. Dan bukan nama betul juga. Okay. Dan kemudian dia melafazkan. So, kita faham bahawa walaupun dia sedang berlakon, maka ada batas syarak sebab ikatan suami dan isteri tersebut sangat kuat dan boleh tertanggal walaupun dalam keadaan bermain dan tak disengajakan. Jadi kalau sarahah jelas lafaz itu, maka jatuh. Jadi kerana itulah saya kira saya nak kaitkan kepada tajuk kita bawa masuk dalam tajuk dari hukumnya memang jatuh talak tersebut. Ini yang dibagi tahu oleh para ulama tentang perkara ini, dan apa yang saya faham ialah walaupun lakonan di hadapan kamera tetapi syariat Allah ini lakonan je. Betul. Begitu juga orang-orang yang lebih berat daripada itu, mungkin kononnya dia kafir sebagai contoh ya, dia menyatakan kekafirannya walaupun dalam skrip itu sangat berbahaya. Jadi Hajah Siti Rohani daripada Banting, harapnya Banting okey tak banjir. Kita doakan. Dan apa yang penting adalah walaupun di dalam lakonan ya, lapisan lakonan, maka tetap ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu jawapannya dari soalan Puan Siti Rohani sebentar tadi atas soalan yang ditanyakan. Terima kasih Puan. Dan sidang penonton dan Ustaz, ayo sama-sama kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak lagi akan kita bincangkan. Andai bumi mampu berbicara, tentu sudah pun terlafaz perkataan muaknya dengan manusia. Kerana hidup penuh dengan sandiwara, pembohongan, tipu helah dan juga pelbagai cara melepaskan diri daripada segala tanggungjawab. Dan satu persoalan yang timbul di benak fikiran kita, kenapa susahnya nak jujur? Kerana ramai manusia yang penuh kekayaan dengan harta tetapi miskin pada jiwa. Dan persoalannya di sini, kenapa sukar untuk jujur? Kerana jujur itu mahal, tak dapat dibeli dengan kemiskinan jiwa. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, ayuh sama-sama kita teruskan perbincangan dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukenon, Haji Muhammad Saleh, Skudai Ustaz dan Daud. Ya Tuan, penuh ceria pagi ni ya. Silakan soalan Tuan. Ada gerimis lah sebab berceria. Oh ya, silakan soalan Tuan. Tidak jangan hujan lebat lah Ustaz dan Daud ya. InsyaAllah. Baik. Terus persoalannya gini Ustaz. Ini contohlah Ustaz ya pada solat. Kalau satu hamba Allah tu solat di hadapan khalayak ramai orang lah. Dia punya tomak nina, dia punya bacaannya, ya Allah, kita susah nak cakap terlalu teliti dan terlalu maknanya berjaga-jaga. Tapi bila tak ada, dia ingat orang ni tak nampak. Dia buat kerja, maknanya jangan, kalau tak ada manusia, dia depan seorang dia buat macam ayam patuk jagung Ustaz. Jadi nak Ustaz pandangan Ustaz, inikah sandiwara juga kah Ustaz ataupun macam mana ya? Itulah soalannya pagi ni Tuan. Dan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sandiwara di dalam ibadat. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Saya rasa gembira ini dengan cerianya Tuan Haji Tukinon ya, masya-Allah ya. Kadang-kadang menggembirakan orang ni dengan rasa cakap, intonasi, dengan salam, intonasi itu dah rasa macam ya Allah tak ya. Hidup kita tak perlu stres lah ya. Baik, Tuan Haji Tukinon, mungkin Tuan Haji Tukinon tu cakap satu yang real dalam kehidupan kita ya. Kita bila seorang, karakter kita mungkin berbeza. Bila ramai mungkin berbeza. Khusus tadi dalam konteks ibadah sebagai contoh. Baik, adakah itu sandiwara? Ya, kita boleh namakan dia sebagai sandiwara dalam konteks manusia. Namun dalam konteks tarbiyah, manusia ni dia sebenarnya dia ada titik lemah, ada titik kuat dia. Dan manusia ni dia jadi berada pada titik kuat bila dia ramai dan bersama dengan orang. Sebab tu kalau kita nak didik diri, ini cerita nak didik diri, bukan cerita tentang dia tu seorang pelakon di hadapan Allah. Tak, sebab tabiat manusia. Manusia ni dia ada dia punya soft spot dia. Dia ada soft spot, di sana mungkin boleh datangkan kekuatan, didatangkan kelemahan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa manusia ni bila saya ramai, automatik saya kuat. Dan ini yang berlaku pada para sahabat yang pulang ke rumah dan sebut, dan bila duduk dan jumpa Nabi SAW, dia kata apa? Dia sambil menangis. Wahai Rasulullah, aku ini munafik. Wahai Rasulullah, aku ni munafik. Bila aku tengok aku munafik. Nabi bertanya, kenapa? Sebab ketika aku dengan engkau, ya Allah, dengan Nabi, ya Allah, alangkah rasa bestnya akhirat, alangkah rasa lazatnya dengan Allah, alangkah baik. Itu perasaan saat depan Nabi. Tetapi bila aku pulang ke rumah, main dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, aku tak rasa perkara tersebut. Maka ditanya pada Nabi, adakah ini munafik ya Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan itu munafik atau tidak munafik, tetapi Rasulullah menyebutkan tentang kedudukan manusia dan berbeza dengan malaikat. Jadi nak cerita kepada kita Tuan Haji Tukinon ya, apabila kalau kita memang betul nak baiki diri, kita tahu di mana kelemahan. Kelemahan kita ialah kalau seorang ibadahnya cincai. Maka sebab itu pergi kepada tempat yang ibadah kita menjadi baik. Bukan kerana nak tunjuk kepada orang, tetapi manusia ni dia punya, manusia ni naluri dia tak suka dihina. Dan kita tak nak buat satu benda yang orang hina kita. Jadi sebab itu kita kena trip diri kita sendiri. Kalaulah begitu perangai kita, maka pilih untuk buat yang akan mengelokkan kita, bukan kerana manusia, tetapi sebab kita berada pada circle titik supaya kita dapat menyempurnakan kebaikan tersebut. Jadi Tuan Haji Tukinon, ya, satu sudut saya setuju, itu dia sandiwara, tetapi bila kita pergi lebih dalam, kita mendapati bahawa kita mengenali sifat untuk kita mentarbiah diri kita. Jadi kalau kita berada pada situasi itu, selalukan kita berada pada satu kelompok yang baik. Ini yang disebut oleh Syekh Ibrahim Khawas tentang bagaimana nak merubat hati manusia. Yang terakhir disebutkan adalah dengan mujalasatis salihin. Ya, orang akan dapat sembuhkan hatinya dalam ibadat menjadi baik, duduk bersama dengan circle orang-orang yang baik, insya-Allah. Jadi kita doakan soalan Tuan Haji Tukinon tadi sebenarnya adalah doa penuh keceriaan agar kita dapat bersama dengan jamaah supaya kita dapat membaiki kelemahan ketika kita berseorangan. Lama-lama insya-Allah dia akan sama. Betul. Baik. Itu soalan dari talian daripada pemanggil kita tadi Tuan Haji Tukinon, dan soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Kita lihat, katanya Assalamualaikum. Selalu kita dengar dunia jambatan akhirat. Tetapi atas jambatan itulah yang kita terkejar-kejar berbanding
kehidupan yang hakiki iaitu di kampung akhirat. Soalan saya, bagaimana nak longgarkan cengkaman pada dunia yang mana penuh dengan keseronokan dan sandiwara untuk merasai pula keseronokan di dalam ibadat? Mohon komen Ustaz. Terima kasih sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih kepada akhuna Muhammad Faizal ibn Ahmad. Masya Allah ya. Soalan yang membawa kepada kita tentang beberapa definisi tentang dunia. Sebab dunia ini didefinisikan ketika kita nak bercakap tentang ujian, dibawakan bahawa dunia nama lainnya adalah jambatan. Dunia adalah merupakan tempat kita diuji. Darul ibtila' wal imtihan. Tetapi bila kita nak menceritakan tentang bekal, ramai orang menggunakan dunia itu sebagai jambatan ataupun perhumaan, ladang ya. Bahkan ada juga menyatakan bahawa dunia inilah merupakan kunci kepada syurga. Ya, orang yang mematahkan kuncinya, bagaimana mungkin dia nak masuk melalui pintu-pintu syurga di hari akhirat nanti. Baik, untuk menjawab soalan daripada akhuna Muhammad Faizal ya, saya kira Imam Al-Ghazali ya, saya kira yang paling cantik untuk menceritakan tentang jiwa yang diakui oleh para ulama-ulama yang lain yang fokus untuk mendidik jiwa. Sebab itu Imam Al-Ghazali membuat tentang satu silibus seorang hamba untuk sampai pada Allah. Ya, langkah pertama sampai langkah terakhir. Dan di sana dia mesti memasukkan elemen kefahaman kita terhadap erti dan makna dunia. Sebab kalau kita tidak memberi definisi tentang makna dunia itu, mungkin akan berlaku lepas dengar tanya ustaz ni, terus buang TV dalam tong sampah. Kenapa? Sebab ini dunia, Syekh. Kan? Jadi sebab tu takrifan terhadap dunia itu diberi terlebih dahulu oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kemudian barulah kita menilai, oh inilah dunia yang menjadi jambatan, inilah dunia yang menjadi penghalang. Sebab Imam Al-Ghazali tetap meletakkan bahawa perkara yang manusia mesti melalui dengan kefahaman yang dalam adalah tentang dunia itu sendiri, ya, yang dianggap sebagai penghalang ataupun perintang kepada untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikitlah mungkin ya, akhuna Faizal ya. Dunia ini sebahagian daripada ulama memberi kata bahawa dia datang daripada kata orang kata apa, dia punya akar katanya daripada dunwun, ya, dana, juga daripada danaah. Baik. Dunia ini ialah benda yang dekat dengan kita. Apa yang dekat dengan kita ataupun apa kitanya present moment kita. Masa sekarang kita. Itulah ditakrif dunia dari segi masa. Dan kemudian bila sebut masa yang dekat dengan kita, maka dia ada lawan masa yang jauh daripada kita. So masa yang jauh daripada kita adalah akhirat. Baik. Dunia lagi disebut sebagai danaah. Danaah bermaksud sesuatu yang hina, yang keji dan kotor. So mesti ada lawan dia. Lawan dia adalah sesuatu yang mulia. Namanya adalah kebaikan di akhirat. Namanya syurga. Jadi baik. Maka Imam Al-Ghazali memberi takrifan. Ya? Ini takrif. Tadi takrif kita dan konteks masa, maka dunia itu adalah sekarang. Tetapi dalam konteks untuk kita fahami dan interaksi dengan dunia, maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa dunia ialah apa yang kita dapat faedahnya di dunia, maka itu nama dunia. Adapun akhirat ialah sesuatu benda yang kita dapat faedahnya di hari akhirat. Baik, masih lagi macam klasik kan? Okey, contohlah Da'i Azrin ya. Saya baca Quran. Ini amal akhirat ke amal dunia? Amal akhirat. Ya. Jadi kalau kita ikut takrif Imam Ghazali, kalau saya baca sebab saya nak minta Da'i Azrin puji saya di dunia, walaupun nampak macam amal akhirat, tetapi itu amal dunia. Kita nampak, Masya Allah, ya, orang tu bekerja bertungkus lumus kat pasar borong. Pagi-pagi dah keluar. Kita kata amal apa? Amal dunia. Amal dunia. Tetapi kalaulah kerja dia tersebut, dia mendapat faedahnya di hari akhirat dengan sebab dia ikut cara yang betul, berniaga cara yang betul, maka amal itu yang kita nampak, sebab kita tak definisikan. Maka kita kata, oh bro tu rancak sana, rancak sini, kan? Itu kita katakan bahawa, oh rupanya dia ahli dunia. Tak. Sebab amal dia pergi ke pasar borong, dia berniaga tersebut sebab nak talabul halal sebagai contoh, maka di sisi Allah amal itu amal akhirat.
Jadi sebab tu kalau macam tu, dunia dan akhirat adalah bergantung kepada bagaimana kita interaksi dengan amal tersebut. Ini yang berbahaya kan? Kadang-kadang nampak, wow, puasa dia, ya Allah. Tapi ya Allah, Hasan jumpa Dai Azrin, ajak minum. Sorry lah Syekh, Ana ni puasa dah ya. Dah Allah Alhamdulillah lah, tiap-tiap bulan Isnin, Khamis tak pernah tinggal Dai Azrin. Nak cerita, maknanya saya dapat faedah pujian daripada Dai Azrin di dunia. Amal puasa saya jadi dunia. Jadi kalau macam tu, ada benda yang kita katakan TV, kalau kita gunakan televisyen itu untuk menambah ilmu, maka pada ketika itu televisyen tersebut menjadi akhirat. Jadi setelah kita tahu perkara tersebut, barulah kita okey, kita akan gunakan semua benda yang ada di dunia ini untuk supaya kita dapat. Maka di sanalah makna kepada jambatan akhirat tersebut. Jadi untuk akhuna Faizal, yang penting adalah definisikan dunia seperti para ulama. Baik. Saya kira jawapan Ustaz tadi memang terperinci detail dan betul-betul mudah difahami dengan contoh dan juga intipati yang diberikan sangat-sangat tepat. Baik. Dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai Azin dan Ustaz. Ya tuan. Okey, soalan saya begini. Adakah golongan manusia yang gemar bersandiwara ini jiwanya ada ciri-ciri orang munafik kerana bila melakukan sesuatu bukannya kerana Allah SWT? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan atas soalan yang ditanyakan ya. Tentang manusia yang bersandiwara, adakah ciri-ciri munafik, Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih Tuan Haji Ismail ya. Tuan Haji Ismail, ya Allah, pemanggil kita ni memang hebat. Ya, sebab bila soalan tu macam berat, saya pun jawab nak rasa pun berat ya. Sebab term munafik ini bukan terma manusiawi. Ya. Kita kena hati-hati sebab antara perkara dalam bab taubat yang ditulis juga oleh Imam Ghazali dalam Manhaj untuk kita sampai pada Allah. Dalam banyak ciri kedosaan, salah satu dosa kepada manusia. Itu lebih besar sebenarnya masalah kita. Dan apabila saya mencederakan, ya, yang paling teruk yang kita cederakan orang lain ialah dari sudut penetapan pada nilai agama dia. Sebagai contoh, saya kata kepada seorang itu kafir. Saya kata kepada seorang itu syirik. Saya katakan padanya fasik. Saya katakan kepadanya munafik sebagai contoh. Jadi apabila saya menyatakan sesuatu, dan apatah lagi kalau saya blast dalam internet dan segala pun kafir lah, dia ni kafir ataupun syirik ataupun munafik. Sebab semua terma tadi adalah terma yang Allah beri. Bukan terma perbincangan manusia. Munafik adalah terma Allah dalam Al-Quran. Jadi sebab tu Nabi pun menyebut la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi aw bil kufur illa irtaddat ilaihi illam yakun sahibah dzalik. Hati-hati ya, saya nasihat diri saya, la yarmi rajulun rajulan. Seorang lelaki tak mengeluarkan satu tohmahan kepada seorang lelaki yang lain. Bila kita keluar, kita lancarkan saja macam peluru berpandu, dia mesti akan kena. Ya, katalah seorang itu kafir, kita kata kita lancarkan. Maka kalau betul kafir itu kena pada orang tersebut. Tetapi tiba-tiba tak menepati definisi kafir tersebut. Sebab bila dah lancar, maka kata Nabi, peluru berpandu tersebut akan patah kafir itu pada orang yang bercakap. Jadi munafik tadi, sebelum saya nak jawab soalan Tuan Haji Ismail ya, saya nak cerita apa dia? Berhati-hati sebab munafik juga adalah terma yang Allah sebut dalam Al-Quran, ada dia punya kriteria dia. Kalau kita kata, mu munafik sebab lambat datang ke pejabat, contohnya. Atau dia buat satu perbuatan yang tak betul. Sebab tu Nabi menyebutkan tentang bukan munafik, ciri-ciri munafik. So kalau ciri-ciri munafik itu bukan munafik lagi. Ya, sebab apabila sempurna, luaran ciri dan dalaman yang dikatakan oleh ulama, yuzhirul Islam wa yubtinul kufur, dia zahirkan Islam tetapi batinnya adalah kufur yang sebenar, itu munafik. Jadi kalau kita gunakan secara generalization, kita generalizekan ucapan tersebut dan kena pada seseorang, hati-hati sebab once kita lancarkan, dia patah balik kepada kita. Namun,
Tidak semudah kalau kita kata, oh, dia ni macam bersandiwara, maka dia munafik. Jadi hati-hati. Itu saja yang saya nak sampaikan kepada saya dan semua penonton yang dikasihi sekalian, supaya apa saja terma tadi, berhati-hati. Tapi hari ni Ustaz, ramai orang yang dia mempermainkan perkataan tersebut. Sembang berdua dengan kawan, dia terus kata, dia ni kuat menipu, kawan ni munafik ni. Dia selalu buat perkataan tu jadi jaga-jaga. Gurau ataupun permainan dalam kehidupan seharian. Ustaz, ini satu benda patut dicegah. Sangat dijaga. Sangat dijaga. Sebab kalaulah itu, sebab tadi dia kalau kita dah tahu manhaj tadi, rupanya dalam bab dosa dengan manusia dan tuduhan tu berat. Dan tuduhan tu berat dan dosa kepada kita, sebab dosalah yang halang kita nak sampai pada Allah. Kita rasa berat nak tahajud, kalau tahajud berat nak khusyuk. So kerana dosa kita. So jagalah, kita kena remove perkara-perkara tersebut. Baik, Ustaz. Dan seterusnya soalan di Facebook dari sahabat kita Rahimah Saud. Puan Rahimah Saud katanya, Assalamualaikum. Sekiranya Saidina Omar Abdul Aziz masih ada bersama dengan kita, mungkinkah penipuan dan segala pembohongan yang dilarang oleh Allah dan Rasul mampu dikekang? Terima kasih sahabat kita Puan Rahimah atas soalan yang ditanyakan. Dan bagi Ustaz, boleh dikekang? Silakan. Baik, Allahu Akbar. Kita selalu terima kasih terlebih dahulu pada Hajah Rahimah Saud, kita selalu menyangka bahawa alangkah bagus kalau kita mendapat seorang khalifah yang baik. Tetapi ketahuilah, sebelum saya kata apa yang disebut oleh Sayyidina Omar Ibn Abdul Aziz, maka kita kata apa yang dikata oleh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ketika orang menohmah dia. Kenapa kamu tak sebaik Sayyidina Omar? Kenapa kamu tak sebaik Sayyidina Abu Bakar? Orang marah dia. Apa kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib? Kenapa Sayyidina Omar dan Sayyidina Abu Bakar jadi baik? Sebab pengikutnya aku. Maknanya seorang pemimpin yang baik kerana rakyatnya yang baik. Bukan tiba-tiba seorang khalifah yang baik, di sekitarnya semuanya penyamun dan perompak. Sebab yang layak menjadi ketua penyamun adalah penyamun yang paling hebat. Jadi sebab itu kalau kita bercakap soal bagaimana kita nak khalifah seperti Omar Ibn Abdul Aziz, jangan tengok pada khalifah dahulu. Tengok kepada pengikut. Kalaulah pengikut tersebut seperti Sayyidina Ali, maka kita akan dapat khalifah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita ini juga merupakan orang yang jahat, orang yang tak baik, maka otomatis akan lahir pada ketika itu orang-orang yang tidak baik menjadi pemimpin kepada mereka-mereka yang tak baik. Dia tak masuk, dia tak orang kata tak matching sama sekali kalau buruk dipimpin oleh orang baik. Baik, dan itu jawapannya sangat-sangat menyentuh jawapan tadi baiknya kerana pengikutnya yang baik. Okey, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kami kembali duduk di meja perbincangan untuk sama-sama meneruskan apa yang kita kupas pada hari ini tentang hidup bukan sandiwara. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Saya Aidan Pulau Pinang. Tuan Ilyas. Yasin dan juga Ustaz Ramli, semoga sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih tuan. Ya tuan, silakan soalan tuan. Saya begini. Bagaimanakah Allah ada tidak silap saya, Allah ada menerangkan dalam Al-Quran juga, dunia ini diumpamakan seperti pentas dan manusia ni seperti pelakon-pelakonnya. Jadi membawa banyak watak-watak. Jadi saya nak tahu di sini apakah ancaman daripada Allah setelah diberi peringatan dan juga risalah dan juga Al-Quran dan hadis, manusia masih lagi berpura-pura membawa watak-watak
Jadi adakah ia berpunca dengan tidak keikhlasan? Kerana ada beberapa Allah telah menyebutkan ada di antara orang yang mengeluarkan sedekah atau infak tetapi tidak dengan lillahi ta'ala, dan juga orang yang membaca Al-Quran dengan lunaknya juga tidak kerana Allah Ta'ala untuk mendapat pujian daripada manusia. Boleh tak Ustaz bagi pencerahan sedikit tentang ancaman itu? Dan soalan keduanya mengenai dengan pelakon itu sendiri yang membawa watak-watak yang berbagai-bagai dalam lakonan itu sehingga terbawa-bawa ke dalam kehidupan seharian. Apakah yang perlu dilakukan? Itu saya minta ada pencerahan daripada Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas. Dua soalan ni pertama tentang ancaman ya yang akan ditimpakan kepada mereka, dan yang kedua tentang pelakon itu sendiri yang membawa watak pelbagai di atas muka bumi, hanya lakonan semata-mata. Silakan. Okey, terima kasih kepada akhuna Ilyas daripada Penang ya. Penang, air hitam. Air hitam tu. Jadi orang Penang, semoga ya Allah dalam keadaan baik sentiasa. Baik, pelakon saya tak kira daripada mana, satu atau dua. Pertama sekali kita kata pelakon ya. Pelakon di dunia ni kerana samarnya, sebab kita tak tahu kita ni pelakon tu hak yang baik ke tak baik. Namun ataupun kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita baca suratul Waqiah. Ya, dan suratul Waqiah di sana ada cerita tentang pelakon itu nanti anugerahnya di hari akhirat. Sebab pelakon-pelakon nanti kan dia ada anugerahnya. Ya, pelakon terbaik. Kan? Pelakon pembantu terbaik. Kan? Dia akan ada masa anugerahnya, dia akan ada red carpet dia. Tapi cuma bezanya dia tak ada anugerah watak antagonis terbaik. Ada masalahnya. Masalahnya ada. Dan itu majoriti. Jadi nak ceritanya, maknanya kalaulah kita gunakan analogi, sebab ini analogi ya, salah satu di antara keistimewaan minda manusia, pengkaji tentang akal memberitahu bahawa manusia itu akan menggunakan metafor, ataupun sebab itu kita katakan hidup bukan sandiwara ni sebenarnya tajuk metafora sebenarnya ya. Untuk kita daripada metafora ataupun daripada gambaran itu kita kembangkan ya. Baik, tadi saya katakan bahawa kita kadang-kadang tak tahu ya, kita ni antagonis ke, kita ni watak hero ke, watak utama ke, pelakon pembantu ke, pemegang tombak saja ke. Baik, dalam lakonan drama purba. Cuma nak ceritanya adalah maka Allah ceritakan kepada kita tentang anugerah pelakon tersebut. Jadi akan ada hari apa kita nak kata ya? Penerima anugerah. Hari anugerah cemerlang. Hari anugerah di hari kiamat. Ya, Yaumul Mahsyar, Yaumuddin adalah hari penerima anugerah tersebut. Dan Allah menerangkan manusia akan terpecah kepada 3 kelompok. Ya. Secara besarnya 2 kelompok, satu kanan, satu kiri. Ya, ashabul yamin, ashabus shimal. Jadi antagonis tadi adalah mereka yang akan diisytiharkan, maka watak pelakon antagonis yang akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyazbillah ya, wal'iyazbillah. Maka akan ada di sana, maka sebab itu kita baca suratul Waqiah untuk mengenali watak tersebut, supaya bila kita dah tahu itu wataknya, maka kita sekarang melakonkan benda yang betul. Bukan melakonkan, maksudnya melaksanakan perkara yang betul. Baik, golongan masy'amah ialah satu kelompok yang derhaka pada Allah. Derhaka dalam bentuk syirik, kufur, kafir, derhaka dalam bentuk-bentuk yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan golongan yang kedua, yang golongan belah yang selamat pula terbagi pada 2. Yang pertama disebut golongan muqarrabin, yang kedua disebut golongan abrar. Jadi kita minta sebenarnya pada Allah, kita minta pada Allah agar berada sama ada dari golongan abrar ataupun golongan muqarrabin, walaupun kita rasa tak mungkin, payahlah bagi kita ni nak berada pada golongan muqarrabin, ulaikal muqarrabun fi jannatin naim ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun
telah selamat kita kalau kita berada pada golongan abrar sebentar tadi. Baik, dan untuk itulah setelah kita tahu tentang pelakunnya tadi, kita kata kita tak tahu tadi, kita tahu kalau kita baca suratul Waqiah, dan kemudian apabila kita nak berada pada kelompok tersebut, ya, conclusionnya adalah apa yang Allah sebutkan tentang wama umiru, dan tidaklah kamu semua diperintahkan illa liya'budullah, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tetapi belum cukup lagi. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Jadi betul jawapan soalan daripada akhuna Ilyas tadi, Tuan Haji Ilyas, yang menyebutkan bahawa Nabi sebut dalam hadis, ada orang baca Quran, datang pada Allah hari kiamat, wahai Allah, aku pohon padamu ya Allah pahala Al-Quran. Allah kata kadzabta, engkau bohong, kata Allah. Engkau baca Quran bukan kerana aku, tetapi nak dipanggil sebagai qari. Datang seorang dermawan, kata pada Allah, aku seorang dermawan, ya, aku habis hartaku. Apa kata Allah? Engkau bohong. Engkau bukan beri hartamu untuk kerana Allah, tetapi engkau minta orang memanggilmu sebagai seorang dermawan. Saya suka satu komen yang diberi di sini. Kadang-kadang pada hari ini kita menjadi pelakon dalam dunia yang penuh internet ni. Kita rasa kita perlu buktikan sesuatu pada orang, sedangkan kita tak perlu buktikan apapun. Sebab keikhlasan membuktikannya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ambil nasihat daripada Tuan Haji Ilyas sebentar tadi, mengikhlaskan amalan supaya kita akan dapat watak pelakon yang akan selamat di hari akhirat. Baik. Dan ada seorang lagi pemanggil di talian, Ustaz. Kalau tadi Tuan Ismail dari Aitam, Pulau Pinang. Sekarang pula kita dengar siapa di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Yat sini dari Rawang. Tapi hari ini Kak Yat masih telefon dari Perak, Kuala Kangsar Perak. Ya, silakan soalan, Puan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru, Ustaz, dari Kak Yat. Kak Yat nak tanya, Ustaz, adakah takdir Allah itu adalah skrip hidup kita, dan adakah kita mampu mengubah skrip Allah itu dengan hadirnya manusia-manusia yang datang di sekeliling kita yang tanpa kita tahu, ada yang melakonkan watak-watak yang kita tak tahu sama ada dia orang ni betul-betul nak berkawan dengan kita, nak menasihatkan kita atau nak membawa kita ke jalan yang sesat, Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mungkin tentang takdir, Ustaz, ya. Silakan saya serahkan kepada Ustaz. Okey, Kak Yat ni masya-Allah, ya. Asal telefon daripada Kuala, dia macam laju je, ya, sebab nak bagi cepat. Tentu di Kuala tu tak tahulah durian ada ke tak tahu sekarang, ya. Rasa belum. Belum, ya. Baik, kalau tanya daripada Rawang tu dia macam slow sikit, ya, kan. Tenang kat rumah sendiri, kan. Baik, soalan tadi yang saya dapat tangkap tadi tentang takdir lah, ya. Takdir, ketahuilah bahawa takdir adalah merupakan rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah tahu tentang takdir kita. Kita hanya tahu nanti ketika dia telah transfer menjadi qada. Maknanya ketika dia terlaksana. Oh, barulah rupanya katalah kita contoh Da'i Azrin, kan. Da'i Azrin lepas ni kita nak sarapan di Sarjana Utama, nak jumpa Da'i Aiman. Contohnya. Itu perancangan kita, tetapi kita tak tahu adakah memang takdirnya roti canai itu yang kita makan. Contohnya, kan. Namun bila dia berlaku sebenar, oh okey, inilah rupanya apa yang Allah telah tuliskan untuk aku. Kerana itu takdir kita tidak pernah tahu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita, ada dua benda Allah bagi. Sebenarnya tiga. Yang pertama, Allah buat sistem terlebih dahulu yang disebut sebagai sunnah, ya, sunnatullah. Kemudian Allah berikan akal yang bagus kepada manusia. Kemudian Allah bagi yang ketiga adalah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah siapkan kita sunnah alam, sunnatullah. Kemudian Allah berikan syariatullah. Kemudian Allah jadikan kita seorang manusia yang ahsani taqwim. Maka kerana itu, dengan sebab manusia merupakan ahsani taqwim, itu yang kita katakan tadi, manusia ada kuasa memilih untuk buat apa yang dia nak buat. Ya. Kita boleh solat duha, kita boleh waliyazbillah orang tu pilih untuk tidak solat zuhur. Ya. Namun kita tidak boleh menyalahkan takdir. Maka kalau menyalahkan takdir semata-mata, jadilah dia Jabariyah yang kita katakan bahawa semuanya dah ditakdir, ditentukan, dan itu salah pada pemahaman kita. Adapun soalan daripada Kak Yat tadi, okey, itu orang kata idea di sebalik takdir itu. Adapun adakah orang keliling itu akan merubah kita? Bukan takdir itu dirubahkan oleh orang keliling kita,
tetapi mungkin kerana kerapuhan jiwa kita. Dan kalau kita tahu kita ni rapuh jiwa, kerana itu dalam hadis Nabi SAW tentang seorang lelaki berdosa yang jumpa kepada seorang abid. Dalam hadis tersebut kan, Dai Azrin kan, dia bunuh 99 orang, kemudian dia rasa bersalah. Dan bila dia rasa bersalah, maka pada ketika itu dia nak bertaubat, dia jumpa dengan abid. Nabi sebut abid. Dan bila dia jumpa abid, Dai Aiman cuba bayanglah, Dai Azrin sorry, dah tertukar. Ya. Jadi cuba bayang semayang, orang datang jumpa, saya bunuh 99 orang. Apa kata si abid? Kalau satu pun kau masuk neraka, kau bayang 99. Tempat kau dalam neraka. Masya Allah. Mintalah jangan jumpa orang macam ni. Aduh. Dia bunuh si abid jadi 100. Cukup 100. Sehinggalah dia pergi kepada arif. Nampak tak? Nabi sebut gunakan kalimah arif. Tadi jumpa abid. Sebab tu dalam ilmu jangan tanya orang salah walaupun baik. Dalam ilmu, dia ilmu ni lain. Jangan tanya orang salah walaupun dia baik. Tetapi tanyalah orang arif. Dan Nabi tak sebut alim. Sebab arif ini ialah orang yang apply ilmu dia. Alim, orang yang hanya knowledgeable. Si kafir itu boleh jadi hafaz Al-Quran. Si kafir itu boleh jadi hafaz hadis. Dia hanya alim. Baik. Dalam konteks tadi, maka dia jumpa dengan orang arif. Maka dia mengadu masalah dia. Sekarang bukan 99. 100. Baik, Allahu Akbar. Pada ketika itu, dia kata, ya, saya nak ringkaskan saja. Ya, nak jawab pelaju macam orang Kuala Kangsar juga dah. Ya, bukan sekadar dimaafkan, walaupun banyak mana dosa kamu, tetapi nampak tak ada satu term yang dikatakan untuk engkau diterima adalah engkau kena ke ardun soleh. Kena engkau pergi berhijrah ke ardun soleh. Jadi maknanya circle yang baik mesti ada dan dia akan membantu dan support kita insya-Allah ya. Jadi insya-Allah nanti kalau sempat sikit lagi kita akan ceritakan tentang circle tersebut, apa yang menjadi pedoman yang kita katakan ilmu. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali tulis syarat pertama menuju Allah adalah ilmu yang baik. Ilmu yang baik, subhanallah. Wow. Baik, kita rasa macam nak dengar lagi. Tetapi kita bagi ruang dululah untuk tenang-tenang dan kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Baik, kita bersama kembali untuk meneruskan perbincangan dan pada ketika ini ya, kita sedar sesuatu tentang kehidupan kita, yakni banyak benda sebenarnya masih belum kita perbetulkan. Alang-alang sudah pun masuk ke tahun baru, ayuh kembali untuk perbetulkan kesilapan kita. Okey, jom kita terus pergi kepada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Muhammad Hafizi. Hafiz, kita lihat. Assalamualaikum, katanya Ustaz. Soalan saya, kenapa Islam melarang keras sifat sombong dan ego pada umatnya ketika di dunia? Bahkan jika seseorang yang ada sifat sombong walaupun sedetik di dalam hati tidak layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ramai antara kita yang bersifat sombong dan ego, depan mulia, belakang kutuk, atau paling tidak mencebik bibir bagaimana untuk bersangka baik dengan diri sendiri atau orang yang suka bersandiwara ini Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Tuan Hafizi atas soalan yang ditanyakan. Sombong. Satu perkataan yang menakutkan. Silakan. Allahu Akbar ya. Terima kasih dari Azrin, pastinya kepada akhuna Muhammad Hafizi Hafiz yang bersama dengan kita dalam mengembangkan tajuk kita tentang hidup bukan sandiwara ini. Dan saya kira sangat tepatlah ya soalan ini kepada kita. Kerana ada satu benda bahaya yang kita tak sedar.
Ya, kalau kita kata COVID itu berbahaya, semua orang sedar sebab kita dikempenkan sehingga kita tahu bahawa COVID-19 ini satu virus yang sangat berbahaya. Kita bersiap ketika banjir datang. Ya. Namun, orang tak sedar bahawa betapa dahsyat dan bahayanya sifat sombong. Ya, kesedaran kita tak capai. Ya, tak capai bahawa kepada satu tahap bahawa sombong ini berbahaya. Sedangkan Dai Azrin kan, seluruh ibadah yang Allah tentukan kepada kita, kalau kita perhati betul-betul, dia adalah untuk menghancurkan sifat sombong yang ada dalam hati seorang manusia. Sebab tu cuba bayang Dai Azrin, ya, bila kita solat, ya, kita solat, berdiri nak solat, ucapan pertama kita adalah Allahu Akbar. Apabila kita sebut Allahu Akbar, di sana kalimah akbar, ya, isim tafdil. Allah itu terlebih agung, terlebih besar. Apa tujuan nampaknya? Sebab nak mengecilkan kita. Sebab itulah ulama menyatakan bahawa saat kita berikrar pada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Kalimat abdi itu pertama selamanya adalah bermakna menghina diri. Maknanya ketika kita Allahu Akbar, cuba bayang, lepas tu kita berdiri dan Azrin, ya, dalam solat kita tak gunakan eye level kita sebab eye level dia jadi macam ni. Tetapi eye level kita ke tempat sujud. Kalau kita tengok daripada tepi orang yang sedang tunduk, ya, bahasa orang tunduk. Ketika berdiri dia tunduk. Allah perintah pula rukuk. Allah perintah muka kita yang kita jaga ni letak kat tempat yang kita pijak sekarang. Apa tujuan dia? Supaya memecah rasa sombong dalam hati. Dan orang tak perasan. Kita baca hadis kursi, kita baca hadis Nabi, betapa beratnya sombong, tapi kita rasa okey je sombong. Apa salahnya rasa nak megah-megah sikit, bongkak-bongkak sedikit. Sebab itu sebesar zarah ada dalam hati dan kita redha dia ada, maka kita isytihar perang dengan Allah. Cuba bayang satu benda yang Allah isytihar perang. Dan kerana itulah, ya, kita tak nak syaitan. Kita tak nak syaitan. Kita benci syaitan. Kita sebut a'udzubillahi minasyaitan. Tetapi kenapa syaitan duk mari kat kita? Ya. Sebab sebenarnya apabila kita, saya ni orang kampung, orang Kuala Tembeling, Jalan Tok Pahang. Kalau kita nak tangkap satu burung, kita kena letak denak. Kalau kita nak burung tekukur, kita kena letak burung tekukur. Barulah burung tekukur datang. Burung lain tak datang. Betul. Kenapa syaitan datang pada kita? Sebab burung tekukur takbur ada dalam hati kita, maka syaitan yang raja segala takbur datang kat kita. Kita minta janganlah syaitan ganggu rumah tangga kami, ya Allah, cukup-cukuplah tipu kami. Tetapi sombong dalam hati, denak tu ada, maka dia akan datang. Maka sebab tu hanya pada hari kita pecahkan dan bunuh denak tersebut. Ya, sebab itulah kita latih diri kita, ya. Dan tidak ada pedoman terbaik. Sebab tu syaitan dia boleh pergi pada semua orang. Dia boleh pergi pada seorang abid yang tekun beribadah. Dia boleh pergi pada seorang alim yang menghafal Al-Quran dan hadis. Tetapi yang dia tak boleh pergi kat seorang saja. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seorang hamba-Mu yang ikhlas. Aku tak ada jalan nak datang kepadanya. Jadi kalau begitu, akhuna Hafizi sebentar tadi, ya. Sebab itulah kita latih diri kita. Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, dan Azrin, Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia pernah berjalan, dan Ibnu Abbas kata, aku tengok seseorang di waktu malam ka'annahu ant, ya, macam engkau. Dia tengok waktu malam Sayyidina Umar, ada seorang lelaki yang ulang alik daripada BR, bawa balik pikur geriba di atas lencun tubuh dia. Esoknya Ibnu Abbas kata, adakah engkau itu wahai Amirul Mukminin? Sebab aku tengok macam dia. Dia tu macam engkau. Kata Sayyidina Umar, ya, itu aku malam tadi. Sebab bila dia berjalan, tiba-tiba datang macam angin sejuk je. Engkau kan adalah Amirul Mukminin. Parsi telah duduk di bawah tapak kakimu. Aku takut pada masa tu, aku terus buat satu benda yang melatih diri aku. Sebab tu sombong ni kena latih. Kalau kita hari ni masalah kan, kita punya guard pun kena tabik kat kita. Jadi hari-hari, wow, kita ni macam tuan besar. Makin naik. Lama-lama kita lupa rupanya kita sedang menternak sifat sombong dalam diri kita. Dan kemudian, Masya Allah, tukun tiruan yang ada dalam diri itu membentuk sifat sombong. Dan sebab itulah kalau orang tegur sikit,
rasa geram sungguh budak ni kan. Ya. Dan akhirnya kita pun tak rendah pada orang baik, hatta kepada ulama-ulama besar pun pada ketika itu kita budak-budakkan mereka, sebab sebenarnya bukan kerana ilmu itu tetapi kerana sombong itu. Jadi sebab tu saya hanya nak mengiyakan saja, sebab tu dalam ibadah musuh bagi perkara yang akan menghantar kepada sombong adalah bila kita sum'ah, riya, ujub. Sebab nak jadi sombong ni bukan hanya harta banyak. Iblis bukan harta banyak, tetapi iblis paling kuat ibadat dan paling alim. Maka kerana itu dengan kuat ibadat dan alim menjadikan dia sombong. Hati-hati semua rakan, sebab ramai dia yang menuntun inilah para abid, yang menuntun inilah orang yang kuat ibadah. Syaitan boleh masuk dalam ibadah kita untuk kita rasa ujub. Hormatlah sikit saya haji ni kan. Saya ni dah pergi haji bayar ingat sikit ke? Ya, package yang paling mahal tu. Kan? Jadi nampak tak? Ibadat sepatutnya. Sebab itulah hari ini sangat malang kalau kita pergi umrah, ya, kita tontonkan pada orang. Kenapa akhirnya kita bukan untuk Allah kita ibadatkan, hinakan diri kita, tetapi pada umrah itu kita rasa kita ada sedikit kemuliaan. Pada haji kita rasa kemuliaan. Pada baca Quran itu kemuliaan. Pada dakwah itu kemuliaan. Maka buang, jawapannya hanya pada ikhlas. InsyaAllah. Pada ikhlas. Baik, bagaimana kita dengan boleh hidup ya dengan satu sifat sombong yang mana terus-menerus bersarang di dalam diri, sedangkan ia adalah satu benda yang kalau ada, kata Ustaz tadi, isytihar perang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kita pun telah sampai ke penghujungnya. Apa yang kita bawa pada hari ini diterbangkan untuk bersama kita dalam perbincangan daripada awal sehingga ke penghujung, dan sudah pastinya kita mahukan nota pentingnya ringkas sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz untuk kesimpulan. Setelah kita memahami takrifan dunia, wahai sahabat yang saya kasih sekalian, dunia itulah merupakan anak kunci untuk kita masuk dalam syurga Allah. Suami dan isteri kita itulah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga Allah. Amanah kita itulah anak kunci. Dan seandainya kita mengabaikan, kita mematahkan semua anak kunci tersebut, bagaimana mungkin nanti di hari akhirat Allah suruh masuk dalam syurga yang kita kena buka anak kuncinya. Maka jadikanlah, jagalah sebaik-baik mungkin. Dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam perjalanan kita di tahun yang baru ini. Kita sematkan azam betul-betul nak dekat dengan Allah hanya kerana Allah, dan Allah nanti akan memanggil kita, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu nampaknya susah payah kepada Allah. Yakinlah, wahai orang yang bertahajud, wahai orang bersedekah, wahai orang berjuang, wahai orang yang menyumbang, kerana kamu buat kerana Allah, setiap satu yang kamu buat akan sampai dan kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga itulah harapan kita, apatah lagi di awal tahun ini, insya-Allah. Insya-Allah, itu pelan tindakan yang Ustaz berikan kepada penonton-penonton semua untuk kita sama-sama sebarkan untuk kebaikan. Silakan Ustaz dengan doa penutup. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdat taibin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah sebuah pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah. Berpisah kami, berpisah orang-orang yang diampun segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami mengucapkan jutaan syukur ya Allah. Tiada bahasa nak menuturkan kepadamu kerana memberi ruang kepada kami bernafas dan bernyawa pada hari yang baru di tahun yang baru ini ya Allah. Maka jadikanlah setiap yang kami lalui penuh ketaatan kepadamu ya Allah. Sebagai bukti kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam setiap langkah kami untuk menuju kepadamu ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami ini, berilah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berilah kami rakan-rakan yang baik, pasangan yang baik, yang sentiasa baik kepada kami dan kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang baik, soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ayah dan ibu kami, angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Wanita yang kami menumpang dalam rahimnya, ayah yang kami tidak pernah hitung jumlah peluh untuk membesarkan kami ini ya Allah. Berilah mereka ganjaran yang terbaik. Tuliskanlah setiap nama yang menadah tangan pada saat ini ya Allah, namanya tertera dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada seorang daripada kami ya Allah namanya terpahat di pintu neraka yang sangat dahsyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada bintang ilmuwan kita dan terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton selesai untuk istimewa tahun baru pada hari ini. Dan jangan lupa esok bersama lagi dengan moderator kita Da'i Aiman dengan ahli panel Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dengan topik perbincangan akhlak virus rasuah. Teruskan penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.